aqaid asy-Syiah. Dan akidah kami dalam tabarruk, dia ada al-wala wa tabarruk. Al-wala wa tabarruk. Tabarruk ni maknanya berlepas tangan, tidak menyokong. Akidah kami ialah bahawa kami tabarruk daripada berhala yang empat dia panggil, iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Muawiyah. Dan wanita yang empat yang ada kaitan dengan empat orang tu, Aisyah, Hafsah, Hindun dan Ummul Hakam. Hindun ni mak kepada Hindun ni isteri kepada Abu Sufyan, maknanya mak kepada Muawiyah. Dan juga Ummul Hakam ni anak, maknanya anak Abu Sufyan, adik-beradik dengan Muawiyah. Adik-beradik dengan Muawiyah. Mana-mana yang ada kaitan dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, Muawiyah tu pun mereka tabarruk, berlepas tangan. Juga dari kesemua pengikut mereka, sesungguhnya mereka adalah makhluk Allah yang paling jahat di atas muka bumi. Dan sesungguhnya tidak sempurna iman kepada Allah, Rasulnya dan para imam. Tidak sempurna iman kepada Allah, Rasulnya dan para imam, kecuali selepas bertabarruk dari musuh mereka. Sebab itulah orang yang nak masuk Syiah tidak dikatakan Syiah kalau dia tidak memandang jahat kepada mereka ni. Tak ada orang Syiah, saya ni Syiah, tapi bila sebut Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, tak ada. Dia tak boleh. Dia memang tak boleh. Dia satu positif, satu negatif, tak ada. Kalau ada tu, mungkin baru-baru nak jadi Syiah, tak tahu Allah. Memang tak ada, memang tak boleh. Sebab akidah dia begitu, dia mesti wala dan juga tabarruk. Baik, akhiran itu saya rasa boleh baca situ. Baik, kita masuk pada pencanggahan yang ketiga. Baik, persoalan yang rasa nak skip lah sebab takut masa tak sempat. Nak skip persoalan ni, tak ada pada dalam tu, ada dalam PowerPoint saja. Masuk kepada sunnah. Baik, benda ni dia berkait juga dengan sahabat dan berkait juga dengan imamah. Sebab kita Sunni, apabila kata sunnahnya sunnah Nabi je, tak? Sunnah Nabi je. Tapi Syiah tidak. Syiah dia kata riwayat daripada para imam yang 12 tu juga adalah sunnah. Sebab apa? Sebab para imam yang 12 tu adalah maksum sama dengan Nabi. Maknanya gini, sekarang ni dibalik kepada ismah dulu, balik kepada maksum dulu. Kita kata yang maksum Nabi seorang, maka sebab tu sunnah kita adalah Nabi saja. Boleh? Tapi bila akidah imamah dia mengatakan yang imam 12 pun maksum juga, maka dengan secara automatiknya apa yang disebut oleh imam 12 itu juga adalah sunnah. Dia berkait. Kalau sini adalah nota tu nak sebut pengertian sunnah, tak ada masalah, saya rasa kita semua faham. Tu ta'arif yang ambil daripada Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi dalam Qawaid At-Tahdith tu. Ini ta'arif di sisi ulama hadis. Kalau ulama usul dia setakat perkataan, perbuatan dan perlakuan, sebab dia nak bahas daripada segi fiqh. Tapi ulama hadis ni dia lebih lagi. Maknanya kalau ada riwayat-riwayat sirah, kemudian akhlak tentang sifat jasmani Nabi ni rambut dia macam ni, muka macam ni, apa semua tu, dia masuk bawah mafhum sunnah. Tapi Syiah dia kata apa yang datang dari para maksum sama ada perkataan, perbuatan atau perlakuan. Baik. Kemudian ulama dia nama Abdullah Fayyad sebut dalam kitab tu, dia kata sesungguhnya i'tiqad para imam adalah maksum, menjadikan macam anda kata tadi, menjadikan semua hadis yang datang dari mereka adalah sahih tanpa perlu mensyaratkan bersambung sanadnya kepada Rasulullah. Sebab dia punya kaedah umum dia kata bila kita dengar daripada Abu Ja'far As-Sadiq, kita kena yakin bahawa Abu Ja'far As-Sadiq itu dengar daripada Al-Baqir. Al-Baqir dengar daripada ayah dia sampailah kepada Nabi Muhammad. Itu kaedah asas dia ada. Kaedah asas dia gitu. Jadi apabila dengar je dalam kitab Syiah, kitab hadis dia, contohnya Man la yahduruhul faqih, kitab Istibsar, kitab Biharul Anwar, kitab Al-Kafi, qala Abu Abdillah, atau perlu tanya dah
Itu memang mari daripada Nabi SAW. Sebab dia kata ilmu Ahlul Bait ni dia tak lari, dia lain tu je. Apa yang disebut oleh Ja'far As-Sadiq, itulah dia yang mari daripada Nabi SAW. Baik. Timbul satu persoalan saya buat situ. Imam yang ke-12 Ghaib. Dia kata baca sejarah, tentang baca sejarah Firaq. Macam tadi disebut oleh Ustaz Ismail Ahmad tadi kan. Disebut, dia kata Imam Al-Hasan Al-Askari tu yang nombor 11 tu kan. Yang nombor 11 tu dia meninggal dalam keadaan tak ada anak, tak ada zuriat. Dan harta peninggalan dia ni, mirah ni, tarikah ni dibahagikan kepada apa? Tu sabit dalam tak sejarah Firaq dan juga nasab apa semua dia serah kepada asalnya adik-beradik dia lah, adik-beradik Al-Hasan Al-Askari, sebab tak ada anak kan. Mereka tu yang mewarisi harta dia. Tapi orang Syiah dia mendakwa sebenarnya ada anak tapi tidak dizahirkan. Dia ada dalam ramai-ramai isteri itu ada seorang nama Narcis. Narcis itu telah melahirkan anak, kemudian anak itu telah lahir di Sirdap dan akan kembali ke akhir zaman. Okey. Macam mana nak iqna? Macam mana nak iqna? Nak supaya orang awam Syiah ni percaya. Oh, dia kata kamu tidak boleh nak tanya fatwa ke, nak mendengar ke apa-apa daripada imam yang lain ni kecuali dipanggil as-sufara. As-sufara ni wakil dia. Wakil dia. Dia ada 4 orang dalam masa 70 tahun. Yang dia namakan ghaib itu sebagai al-ghaibah as-sughra. Ghaibah ni, keghaibah tu ada 2 dia kata. Sekarang ni dah ghaib dah kan? Dah ghaib dah. Kata ada anak mana? Oh, dia ghaib dah. Siapa dia mak dia ni? Oh, nama dia Narcis. Salah seorang daripada isteri Al-Hasan Al-Askari. Dah nak jumpa dia macam mana? Orang awam tanya. Nak jumpa dia macam mana? Tak boleh. Dia tapi boleh jumpa wakil dia. Anda lupa dia nama wakil dia tu. Dan dia ada 4 orang. Dan wakil ni lepas mati ni, ahli ganti selama 70 tahun. Yang wakil yang keempat tu, dia kata lepas ni tak boleh jumpa dah. Tak boleh jumpa dah dengan imam. Imam akan mari akhir zaman pula. Jadi yang setakat 4 orang tu dipanggil al-ghaibah as-sughra, kecil. Keghaiban kecil. Sebab apa? Sebab ada wakil. Lepas tu dipanggil ghaibah kubra, besar. Tak ada wakil dah. Tak ada wakil dah. Sampai kepada hari kiamat. Dan yang adanya adalah kitab-kitab Syiah yang akan difahami oleh marja'-marja' dia. Gitu. Difahami oleh ulama-ulama dia. Sebab dia ada banyak marja', maknanya di hadapan dia sekarang dan tradisi ilmunya di hadapan dia sekarang ni ada banyak-banyak kitab. Maka marja' ni lah yang baca kitab tu. Marja' sekarang ni tak riwayat tu daripada imam dah, sebab tak ada dah. Tapi ada turah imam ni, marja' yang baca, yang kaji apa semua. Maka dia buat keluar fatwa, maka pengikut dia pun ikut dia. Ya, kalau zaman dulu boleh ditanya imam. Zaman sekarang ni marja'. Sebab tu marja' sekarang ni banyak. Karena sebut di situ kalau dalam nota tu marja' Syiah di Malaysia ni sepengetahuan ulama dia tu yang dia ikut tu ialah Ayatullah Sayyid Ali Khamenei dari Iran. Dari Iran. Maklumat yang dapat ada juga yang ikut Ayatullah Ali As-Sistani dari Iraq. Ala kulli hal marja' dia ramai. Baik. Jadi bila begitu, persoalan kita, hak yang sufara tadi, yang wakil tadi tu, yang dia pergi tanya imam yang ghaib. Dia kata dia mendakwa ni, dia tanya imam yang ghaib, dia tu masuk ke tidak? Dia tu sufara tu. Sekarang ni syarat dia mesti masuk, imam masuk. Sekarang ni imam tu tak ada orang nampak kecuali seorang tu je, betul tak? Kalau Imam Ja'far As-Sadiq, Imam Al-Baqir, orang lain nampak. Tapi imam ni tak nampak ni, kecuali seorang tu. Dan seorang tu boleh dipercayai ke seorang tu? Dia seorang je nampak. Dia seorang dia mendakwa, dia seorang. Orang ramai-ramai orang Syiah, hanya dia seorang. Tetapi bila kita baca dalam sejarah dia, rupa-rupanya firqah yang lain pun mendakwa kita juga. Sebenarnya sufara ni ramai, bukan 4 orang tu saja, tidak. Tapi yang imam ni terima 4 orang tu. Tapi sebenarnya bila anda baca ada lagi.
Separuh lain di kalangan pokok dia tu yang mendakwa aku ni adalah wakil kepada